Ya, Hanim, baik Hanim. Saya kini berada di luar perkarangan Mahkamah Persekutuan. Kalau boleh saya kongsikan keadaan semasa ini berada di luar. Mungkin kameraman boleh pan sedikit apa yang ada di luar Mahkamah Persekutuan sementara menantikan pengakhiran kepada kes rayuan terakhir Datuk Seri Najib Tun Razak ini. Kalau di luar ni, kalau dilihat di depan Mahkamah Persekutuan ni ada dua kios yang menjual makanan pagi dan juga tengah hari, dan berbezanya dengan hari biasa kalau tanpa ada kes-kes besar di Mahkamah Persekutuan ini, sebenarnya peniaga ini juga orang kata rezeki terpijak juga hari ini kerana begitu ramai penyokong-penyokong dan juga mungkin juga pengamal media yang menunggu untuk prosiding rayuan membabitkan kes Datuk Seri Najib hari ini, sementara menanti mereka tunggu di sini dan juga menikmati juadah dan minuman yang disediakan. Kerana kalau kita kemas kini apa yang berlaku di Mahkamah Persekutuan selepas prosiding rayuan disambung semula pada jam 11.05 pagi tadi, di mana hakim telah pun menolak permohonan yang dikemukakan oleh peguam Datuk Seri Najib, iaitu Hisham Teh Potek, untuk menangguhkan prosiding kepada esok, dan juga untuk menarik diri, dan juga di saat akhir peguam yang mewakili Datuk Seri Najib iaitu Hisham Teh Potek juga memohon agar Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat menarik diri daripada mendengar rayuan akhir kes penyulengan dana SRC International Sdn Bhd. Dan saya nak kongsikan juga perkembangan terkini yang sedang berlegar di laman media sosial, di mana ada juga individu yang berada di dalam yang juga berkongsi suasana di dalam mahkamah itu sendiri, dan dikabarkan di mana hakim mengatakan kepada peguam Hisham Teh Potek yang mahu melantik Tan Sri Syafiee Abdullah untuk membantu beliau dalam menjalankan prosiding rayuan berhubung kes ini pagi tadi. Dan kalau kita imbas kembali pada jam 11.30 pagi, di mana kelihatan kelibat Tan Sri Syafiee Abdullah yang juga hadir ke Mahkamah Persekutuan kerana dikabarkan untuk membantu Hisham Teh Potek. Namun apa yang menariknya untuk prosiding hari ini, Hanim, sebenarnya Hakim Tengku Maimun mengatakan bahawa kepada Tan Sri Syafiee ini terpulang kepada beliau untuk hadir atau tidak pada hari esok, kerana apa yang dikatakan ataupun dihujahkan oleh Hakim Tengku Maimun ini mengatakan bahawa jika mahkamah memutuskan segalanya hari ini, jadi tiada keperluan untuk sesiapa pun untuk hadir pada hari esok bagi menghadapi prosiding rayuan ini. Jadi itu umpama kiasan sebenarnya, Hanim, oleh Tengku Maimun ini, ataupun sudah menggambarkan keadaan sebenar apa yang cuba disampaikan oleh Ketua Hakim Negara, bahawa tiada keperluan untuk kes ini ditangguhkan ataupun melantik Tan Sri Syafiee semula untuk membantu Hisham Teh Potek bagi membabitkan rayuan untuk meneruskan prosiding melibatkan kes SRC ini. Dan saya nak kongsikan juga, kalau kita imbas kembali, dua mahkamah telah pun memutuskan bahawa Datuk Seri Najib telah pun bersalah berhubung kes penyulengan dana SRC, Mahkamah Tinggi dan juga Mahkamah Rayuan sebelum ini. Dan kalau seandainya keputusan pada hari ini dapat diputuskan, Datuk Seri Najib akan berdepan hukuman penjara 12 tahun dan juga didenda RM210 juta. Namun tiada siapa menyangka sebenarnya, Hanim, untuk pada jam 11, sekitar jam 11 hingga 12 tengah hari tadi akan berlakunya ataupun akan adanya peristiwa-peristiwa unik seperti yang saya maklumkan ini. Tiada siapa menyangka bahawa Tan Sri Syafiee boleh datang pula ke Mahkamah Persekutuan untuk dikabarkan untuk membantu Hisham Teh Potek. Namun permohonan itu telah pun ditolak, di mana penangguhan tidak dibenarkan kepada hari esok membabitkan kes rayuan ini. Jadi saya nak kongsikan inilah keadaan sebenar semasa melibatkan kes yang berprofil tinggi di Malaysia ini. Dan bagi para media, kami juga menantikan apa perkembangan, kerana kami tidak boleh secara sembrono mengeluarkan sebarang kenyataan ataupun
ataupun kenyataan yang berbentuk tanpa fakta. Jadi perlu melihatkan apa yang berlaku di dalam Mahkamah Persekutuan itu sendiri. Dan kalau diikutkan Hanim, di bahagian dalam di perkarangan pintu masuk Mahkamah Persekutuan dianggarkan sekitar 120 pengamal media dari tempatan dan juga antarabangsa yang fokus untuk mengikuti perkembangan kes ini kerana ia boleh dianggap kes berprofil tinggi di dalam negara kita, melibatkan bekas Perdana Menteri Malaysia. Baik, saya kira itu saja yang dapat saya kongsikan Hanim untuk jam 1 tengah hari ini. Teruskan bersama kami di Bernama TV dan juga segala platform Bernama TV, Facebook dan juga Instagram dan juga YouTube bagi mengikuti perkembangan semasa membabitkan kes penyelewengan dana SRC International. Baik, kembali kepada Hanim di Wisma Bernama, silakan.